Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung lagi perbahasan daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang mana malam ni insya-Allah kita akan masuk bahagian yang kedua. Bagi mana-mana yang ada kitab ataupun ada buku, kita akan bahas malam ni muka surat yang ke-50. Muka surat 50 bahagian kedua, perintah mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Kita dah selesai bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama mengandungi 8 bab, yang mana bahagian pertama ni dia cerita kepada kita tentang definisi iblis, syaitan, dan juga tipu daya iblis dan syaitan. Maknanya bahagian pertama ni kita dah jelaskan al-farqu bainal iblis wa syaitan, beza di antara iblis dan juga syaitan, wa bayanu makayiduhu, dan juga kita jelaskan tentang tipu daya syaitan tu macam mana, dan di manakah tempat yang paling syaitan menguasai manusia. Kita dah bahas daripada 8 bab yang dah kita lalui sebelum ni, dan malam ni insya-Allah kita akan sambung bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ni bahagian yang kedua, dan bahagian yang kedua ni bermula bab yang ke-9 sampailah bab yang ke-17 dalam buku kita ni lah. Jadi kalau yang guna buku yang Indonesia tu, Al-Muntaqa An-Nafis, terjemahan kepada Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis, bab yang pertama ialah bab yang nak kita bincang pada malam ni. Itu bab pertama dalam buku tu. Adapun bab-bab yang kita lalui sebelum ni dia tidak wujud dalam buku tu, sebab itu ialah tambahan daripada Dr. Zaharuddin sendiri. Jadi dia nak bagi lengkap lagi, nak bagi lebih clear. Dan buku yang kita guna ni, yang disyarahkan oleh Dr. Zaharuddin ni, dia lebih dekat dengan suasana masyarakat hari ini, khususnya suasana masyarakat Melayu Islam ni. Dia lebih dekat. Yang buku hitam Indonesia tu dia umum, sebab dia memang terjemahan literal daripada buku Arab. Jadi dia beri contoh dia lebih kepada contoh masyarakat Arab. Yang kita ni lebih pada contoh masyarakat Melayu kita lah, ataupun apa yang berlaku dalam persekitaran masyarakat Melayu kita. Okay. Jadi kita boleh tengok muka surat yang ke-50 di bawah bab yang ke-9, kelebihan hidup dalam berjamaah. Itu tajuk kepada bab kita. Kita tengok apa yang disebut dalam muka surat 50 tu. Dia letakkan pada kita satu hadis, yang mana hadis ni ada dalam kitab asal. Dia sebut hadis dipetik daripada kitab Talbis Iblis
عن ابن عمر رضي الله عنهما خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة. عن شيباني عن زياد بن العلاقة عن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله على الجماعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الذئب الشاة من الغنم. Maksud dia, kita boleh tengok pada muka surat yang ke-51 tu, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Dia kata bahawa Umar bin Al-Khattab, ayah dia lah, radhiyallahu anhu, pernah berucap di hadapan orang ramai. Lalu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Ini kata-kata Umar. Umar kata Rasulullah ni dia pernah berucap di hadapan kami, dan Rasulullah telah bersabda. Apa sabda dia? Kita tengok situ. Lantas Rasulullah bersabda, sesiapa di antara kamu yang inginkan haruman syurga, buhbuhatal jannah, maksud dia ialah haruman ataupun wangian syurga, maka hendaklah dia mengikuti atau bersama dengan jamaah, kerana syaitan itu beserta dengan orang yang berseorangan, dan apabila berdua maka ia, yakni syaitan, akan lebih jauh. Ini hadis Nabi. Nabi sebut kepada kita semua, nak selamat, nak bagi kurang godaan syaitan ni, ialah kita kena duduk dalam kumpulan yang ramai. Jamaah tu masuk kumpulan yang ramai. Jadi malam ni kita akan bahas siapakah jamaah. Sebab hadis ni ramai digunakan oleh banyak kumpulan yang guna hadis ni untuk menisbahkan mereka lah jamaah yang dimaksudkan dalam hadis tu. Kemudian ada lagi hadis yang dia sebut sini daripada Arfajah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah Azza wa Jalla bersama jamaah dan syaitan bersama mereka yang bercanggah dengan jamaah. Ini hadis yang kedua. Daripada Asy-Syaibani, daripada Ziyad bin Ilaqah. Asy-Syaibani ni anak murid kepada Imam Malik, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia anak murid pada Imam Abu Hanifah. Dia ada dua orang anak murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Satu nama dia Abu Yusuf, yang kedua nama dia Asy-Syaibani. Abu Yusuf dan Asy-Syaibani ni bila mana wafat saja Abu Hanifah pada tahun 150 Hijrah, mereka pun berpindah berhijrah ke Madinah. Sebab pada waktu tu dengar ada satu orang tokoh nama dia Imam Malik bin Anas. Dan Asy-Syaibani ni dia melazimi Imam Malik bin Anas dalam tempoh yang agak lama, sehingga dia tu jadi rawi kepada Muwatta' Imam Malik. Kitab Muwatta' tu dia jadi rawi. Dia antara yang tulis dengan tangan dia riwayat-riwayat daripada Muwatta' Imam Malik. Dia melazimi Imam Malik dalam tempoh yang lama, dia pun melazimi Imam Abu Hanifah dalam tempoh yang lama. Saya nak sebut sikit, benda ni dia keluar sikit daripada tajuk yang kita bahas ni. Okay. Cuma alang-alang dah kita terjumpa dengan nama Syaibani ni. Syaibani ni dan juga Abu Yusuf, dia ni murid kanan pada Imam Abu Hanifah. Maknanya pengganti, potostate pada Imam Abu Hanifah ni dua orang ni lah, Syaibani dan juga Abu Yusuf. Tapi bila mana kedua-dua orang ni dia pergi ke Madinah dan dia belajar, dengar syarahan hadis daripada Imam Malik, Abu Yusuf dan juga Syaibani dia pernah sebut, dia kata sekiranya Abu Hanifah itu mendengar hadis daripada Malik, maka dia akan merombak balik mazhab dia 2/3 daripadanya. Nak sebut apa? Sebab Imam Abu Hanifah ni dia duduk di Iraq, dia duduk di kawasan tu.
Mazhab Abu Hanifah ni ataupun mazhab Hanafi ni dia banyak terbina atas ijtihad. Sebab dia punya hadis tak banyak macam Imam Malik. Jadi anak murid Imam Abu Hanifah ni yang kuat Hanafi dia, jumpa Imam Malik, dengar Imam Malik baca hadis, dia kata kalau Abu Hanifah hidup, dia akan tarik balik fatwa-fatwa dia yang dulu. Saya nak sebut sini apa dia? Tidak adanya ketaksuban dalam hati dua orang anak murid kanan Imam Abu Hanifah ni. Walaupun dia tu terkenal, maknanya dia datang ke Madinah, orang kenal dia, murid kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni imam mujtahid yang buat mazhab, dan dia terkenal dengan ijtihad dia. Kalau orang belajar usul mazhab Hanafi ni, orang akan tahu mazhab Hanafi ni terbina atas ijtihad yang banyak. Sebab tu ada satu kata-kata lah, guru saya dia pernah sebut zaman belajar di Jordan, orang kalau belajar mazhab Hanafi selama 40 tahun, kalau dia berani mengaku dia faham, dia tipu. Faham mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi adalah mazhab yang sangat luas, terutama dalam bab muamalat. Yang mana kau tengok hari ni, zaman kita ni, fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah banyak digunakan. Sebab Imam Abu Hanifah ni, fatwa dia melangkaui zaman. Sebab zaman kita ni orang banyak berurus niaga online. Duit ringgit duduk dalam bentuk digital. Tak sempat pegang pun duit secara zat. Duit dalam akaun dah hilang lah. Sebab duk beli barang online banyak. Jadi fatwa-fatwa berkaitan beli barang online ni, dia banyak dalam mazhab Hanafi lah. Cuma kuatnya Hanafi dua orang ni tidak menyebabkan dia meninggalkan ataupun mengasingkan diri daripada majlis Imam Malik. Bahkan dia pergi belajar dengan Imam Malik dan dia menghormati keilmuan Imam Malik tu sendiri. Cuma nak sebut pada kita, itulah contoh murid yang baik. Dia tak pegang betul-betul sampai ke mati. Sebab dia pegang pada kebenaran, dia bukan pegang pada orang. Dia pegang pada kebenaran. Okay. Apa riwayat Syaibani? Syaibani kata daripada Ziyad bin Ilaqah, daripada Usamah bin Syarik. Dia berkata, saya pernah mendengar, muka surat 52. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah Azza wa Jalla itu di atas al-jamaah. Jikalau ada salah seorang di antara mereka yang menyendiri, maka syaitan-syaitan akan menyambarnya sebagaimana serigala yang menyambar seekor domba. Domba ni biri-biri yang keluar daripada rombongannya. Okay, jadi dalam bab yang ke-9 pada malam ni, perbahasan kita nak selamat daripada godaan syaitan, nak bagi kurang kita ni boleh terleka dengan godaan syaitan, ialah duduk dalam jamaah. Perkataan jamaah dalam bahasa Arab maksudnya ialah kumpulan yang melebihi 3 orang, bilangan yang melebihi 3 orang. Macam kita ni, kumpulan, orang Arab akan panggil jamaah. Okay. Hadis ni Nabi sebut dengan umum, menyebabkan banyak tafsiran para ulama nak menetapkan apakah yang dimaksudkan dengan jamaah situ. Dengan sebab umumnya hadis ni, ada kumpulan yang juga menggunakan hadis ni untuk menisbahkan jamaah tu ialah kumpulan tertentu, organisasi tertentu, pertubuhan tertentu. Sejauh manakah tafsiran seperti itu tepat ataupun tak? Kita tengok dalam syarah dan tahqiq. Okay. Muka surat 52. Hadis ini menunjukkan keperluan umat Islam untuk hidup bersama masyarakat, memberi manfaat sesama mereka serta mengelakkan hidup dalam pengasingan. Antara sebab adalah bisikan iblis dan tipu dayanya lebih mudah mempengaruhi manusia yang berseorangan tanpa teman dan sahabat yang baik untuk memberi ingatan dan nasihat. Itu yang dia sebut yang mula-mula. Manusia dia kena hidup ramai-ramai. Dia kena hidup bermasyarakat. Dia tak akan boleh hidup seorang diri. Sebab seorang diri ni boleh mengganggu konsistennya dia berpegang dengan agama tu. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu orang Islam ataupun orang Muslim ni, orang-orang muslimin, kehidupan dengan bermasyarakat ni ialah kehidupan yang sebati dengan orang Islam. Mana tempat pun kita duduk, kita kena cari kumpulan orang Islam. Dan kumpulan orang Islam ni dia berada di mana? Dia berada di masjid. Hakikatnya nak cari muslimin yang kuat ialah berkumpulnya muslimin tu di masjid. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Justru apa yang perlu difahami adalah yang pertama, carilah rakan yang saleh dan salehah sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kepada kita,
ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu bersama rakan rapatnya, maka telitilah siapa yang bakal menjadi rakan rapatnya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Itu yang pertama yang disebutkan oleh pensyarah kitab ni. Dia kata maksud hadis tu duduklah dengan jamaah, maknanya cari kawan ataupun teman rapat yang baik. Sebab dengan adanya teman rapat ni, dia boleh jadi dawafi'. Dawafi' ni maksudnya satu orang yang boleh mempengaruhi kita untuk kita ni tak lari. Kita sentiasa duduk atas landasan yang betul, konsisten, tak gelong ke arah-arah yang lain. Itu tafsiran yang pertama. Muka surat 53. Jelas hadis ini mengingatkan kita tahap kualiti agama rakan dengan mudah boleh mempengaruhi yang lain. Maka jikalau syaitan gagal mempengaruhi seseorang, antara kaedah syaitan adalah menggoda melalui rakan taulan terdekatnya. Jadi dalam hadis ni pun ataupun dalam perbahasan ni pun nak sebut pada kita, salah pilih kawan ia juga akan mengundang celaka pada orang tu. Sebab tu kalau kita tengok ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau saya tak silap ayat ni dalam surah Furqan, Allah Ta'ala sebut wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pada hari tersebut, iaitu hari kiamat, akan menggigit jari orang-orang yang gigit jari pada hari itu. Orang yang gigit jari itu akan sebut ya laitani, alangkah celakanya aku telah ambil dia ni sebagai kawan aku. Kalau aku tak ambil dia ni sebagai kawan aku tak jadi celaka. Kedudukan atau perbuatan gigit jari itu maksudnya kecewa. Ayat ni para ulama sebut dia turun kepada seorang lelaki nama dia Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni siapa? Dia ni seorang pembesar Quraisy yang muda. Maknanya dalam organisasi Darun Nadwah di Mekah tu, Darun Nadwah ni yang perintah Mekah ni lah, ataupun pemimpin-pemimpin duduk situ. Dia ada kumpulan-kumpulan pemimpin mewakili kabilah tertentu. Yang paling atas masa zaman Nabi duduk di Mekah ni ialah Abu Jahal, paling atas. Jadi salah seorang yang duduk ada dalam ramai-ramai tu namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni dia muda. Dia ada satu orang kawan nama dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni pun kuat lawan dakwah Nabi. Dia berkawan cukup rapat dua orang ni, Umayyah dan juga Uqbah. Cukup rapat. Dua-dua ni musyrikin Quraisy. Diriwayatkan, saya ringkas cerita, Uqbah bin Abi Mu'id ni dia pernah cakap dengan Umayyah. Duduk sembang dua orang. Dan apa yang dia orang sembang tiap-tiap hari ni lah fikir macam mana nak blok dakwah Nabi. Itu je yang dia orang sembang. Dia orang tak sembang benda lain. Okay. Sehinggalah sampai satu hari dia orang sudah dengar berita dakwah Nabi ni telah disahut oleh orang-orang Yathrib ataupun orang Madinah. Pada waktu tu hampir-hampir nak termeterai perjanjian Aqabah yang pertama. Hampir-hampir. Orang luar dah start dengar dakwah Nabi. Jadi Umayyah bin Khalaf, dia sembang dengan Uqbah. Dia kata, Muhammad ni makin menjadi-jadi. Dia ni, pengaruh dia tu makin tersebar. Uqbah bin Abi Mu'id pada waktu tu, dia dengar Umayyah sebut, dia terkeluar satu perkataan. Dia kata, wahai Umayyah, kamu kena sedar. Hari ni kita kuat lawan Muhammad, sampai satu masa aku duk rasa Muhammad ni boleh menguasai kita, bahkan boleh menguasai semenanjung tanah Arab. Dia tu duk kuat lawan Nabi pada waktu tu. Dia dah dapat rasa benda tu. Okay. Dia macam nampak gaya nak menang belah Nabi tu tinggi. Okay. Tapi dia tak pedulilah. Dia tak layan. Okay. Tapi perasaan tu ada. Umayyah pun tak peduli. Okay. Sehinggalah dia tu duk simpan perasaan dia tu. Pada satu hari, Umayyah bin Khalaf keluar. Kawan rapat dia keluar. Tinggal Uqbah seorang di Mekah. Keluar musafir. Atas sebab urusan tertentu. Dia pada waktu tu buat kenduri, buat makan. Lalu dia undang orang-orang yang rapat untuk menghadiri kenduri dia. Ini kita boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada sebut. Bila mana dia undang, dia bukan setakat undang orang-orang musyrikin Mekah, dia juga undang Nabi. Itu sikap orang Quraisy ni. Dia tak suka Nabi Muhammad tu bawa kerja dakwah. Tapi dalam bab makan dia panggil. Bagus, itu sikap yang bagus. Kita balah dengan orang tara mana pun makan kena panggil. Benci tara mana pun. Pada waktu tu dia panggil Nabi.
Dan Nabi tidak mensia-siakan peluang tu. Nabi pergi dengan niat nak approach Islam kepada Uqbah. Bila mana tinggallah Nabi dan juga Uqbah dalam rumah tu, orang lain dah keluar, dah selesai makan, maka Nabi pun tanya Uqbah, wa ma yudrika 'anil Islam? Apa yang kamu tahu tentang Islam? Kamu duk dengar dakwah aku ni macam-macam, apa pendapat kamu tentang dakwah aku? Uqbah kata, tidak ada yang aku lihat pada apa yang kamu bawa ni melainkan selamat, tak ada apa. Lalu Nabi pun tak panjang cerita, kenapa kamu tak ikut kami? Nabi tak kata dah tahu selamat sebab apa lawan. Nabi tak kata. Nabi kata kenapa tak ikut, tak bersama dengan kami? Dia kata lama dah aku nak bersama, cuma aku ni ramai kawan, dah ada pengaruh, aku tak nak tunjuk aku ikut kamu. Maka dia pun Nabi approach, mudah ceritanya dia bai'ah, dia syahadah, tapi secara tertutup. Dia bai'ah, dia masuk Islam. Cuma kebetulan waktu dia bai'ah tu ada mata-mata yang melihat pada luar rumah daripada kalangan musyrikin Mekah, perasan. Sebab majlis kenduri ni orang ramai, walaupun nampak dah keluar, nampak juga 2-3 orang. Okay. Jadi mata-mata tu pun dia sampaikan berita tu kepada Umayyah. Umayyah bawa balik, dia pun beritahu kepada Umayyah, dia kata sahibuka Uqbah, sahabat kamu Uqbah dah pun sabit itu maksud dia dah ikut Muhammad. Gelaran kepada orang-orang yang ikut Muhammad dia dipanggil sabit. Maka Uqbah dia tak percaya, sebab tu kawan rapat dia. Lalu dia pergi tanya mak Uqbah. Mak Uqbah pun mengiyakan benda tu. Mak Uqbah kata betul, dia dah ikut Muhammad, dia dah bai'ah dengan Muhammad. Okay. Lalu dia cari Uqbah, dia jumpa Uqbah, dia pun tanya Uqbah, betul ke kamu ni dah sabit, kamu dah ikut Muhammad? Jawab Uqbah, tak. Dalam hati dia nak jaga hati kawan. Tak, aku tak ikut Muhammad. Dia kata kamu kena buktikan kamu tak ikut Muhammad. Aku akan bawa kamu jumpa Muhammad, sebagai bukti kamu tak ikut Muhammad, kamu kena ludah Muhammad depan mata aku. Okey, bawa jumpa Nabi. Dia Islam pada waktu tu, dia baik dengan Nabi pada waktu tu. Jumpa Nabi, dan akhirnya Uqbah kata kalau kamu tak ikut Muhammad, kamu ludah Muhammad dan kamu caci. Atas sebab nak jaga hati kawan, dia ambil keputusan ludah dan dia caci Nabi, dan dia mengikrarkan dia tidak bersama dengan Islam. Dia murtad. Lepas pada tu dia makin kuat lawan Nabi. Bila mana benda tu terjadi, turun ayat Quran pada Nabi. Ayat yang berbunyi wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari tersebut akan ada orang yang meletakkan jari-jari di mulutnya, gigit jari, dengan sebab menyesal, dan orang tu akan sebut ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya kalau aku tak ambil dia ni jadi kawan. Maknanya Uqbah akan sebut kepada Umayyah di hari akhirat nanti, kalau aku tak berkawan dengan kamu, aku selamat, tapi aku berkawan dengan kamu, aku jahanam. Nak sebut pada kita, kawan itulah yang menjadi sebab jahanamnya kita, dan juga kawan tu juga yang akan menjadi sebab kita selamat. Dalam hadis yang lain riwayat daripada Ibnu Munzir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, walaupun hadis ni dhaif, cerita tentang 2 orang yang bersahabat baik di dunia. Cerita ni Bani Israel. 2 orang yang bersahabat baik di dunia, Allah Ta'ala takdirkan seorang dapat masuk syurga dulu. Jadi bila mana dia masuk syurga, dia tanya Allah Ta'ala, mana kawan aku? Mana kawan aku yang di dunia? Maka para malaikat kata, kawan kamu tu takdir dia masuk neraka. Maka dia berdoa pada Allah Ta'ala supaya kawan dia tu dapat masuk syurga, sebab dia nak, macam mana dia kawan baik di dunia, dia nak kekal di akhirat. Dengan syafaat doa dia tu, maka kawan dia tu dapat dimasukkan ke syurga balik. Nak sebut pada kita, kawan yang baik, dia akan beri kepada kita syafaat juga. Sebab tu antara bentuk syafaat ialah orang saleh yang kita berkawan dengan dia. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Jamaah yang dimaksudkan sini ialah duduk dengan orang yang baik. Itu yang pertama. Muka surat 53 nombor 2 tu, lafaz dalam hadis iaitu al-jamaah akan wujud kumpulan tertentu yang dicucuk oleh iblis untuk mendakwa bahawa mereka adalah kumpulan eksklusif itu, serta menolak segala kebenaran pada kumpulan lain. Sedangkan dalam hadis ini al-jamaah itu lebih cenderung membawa maksud berkumpulan, bukannya jamaah pada istilah khas. Kerana jamaah dalam konteks hadis ini adalah lawan kepada bersorangan.
sebagaimana jelas dalam seluruh konteks hadis. Jadi Dr. Zaharuddin ni nak sebut pada kita apa? Hadis ni akan ada kumpulan yang tak betul, dia akan guna hadis ni. Sebab dia nak nisbahkan dia tu sebagai kumpulan yang betul. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat dulu, sebut ialah nama kan, Jamaah Darul Arqam dulu, dia guna perkataan tu. Dia nak tunjukkan dialah yang disebutkan dalam hadis tu. Sebab tu kita akan tengok dia bawa fashion yang sama. Nak suruh orang pakai jubah, pakai serban macam dia, pakai purdah macam dia. Tak nafilah dia tu memang hebat, kumpulan tu memang hebat dari segi perniagaan apa semua, memang tak nafi. Okay. Tapi sampai satu keadaan dia menyeleweng. Nak sebut pada kita, bukan satu kumpulan tu saja, banyak kumpulan. Di luar negara lagi banyak. Negara-negara Muslim lagi banyak. Kumpulan yang nak guna nama jamaah ni. Okay. Manakala jikalau jamaah, muka surat 53 tu, manakala jikalau jamaah dalam hadis itu ingin difahami dari sudut istilah, sebagaimana yang wujud dalam lain-lain hadis, ulama telah berbeza ijtihad dalam menentukan secara khusus akan erti jamaah yang ternyata dalam hadis. Penentuan status jamaah al-muslimin itu sangat penting kerana ia membawa pelbagai kesan sewaktu dicanggahi dan keluar darinya. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis dan perbahasan para ulama, antaranya seperti, ni dia letak pada kita beberapa kriteria nak pastikan kumpulan tu dia bukan jamaah yang menyeleweng, jamaah yang sama dalam hadis ni. Okay. Yang pertama, kalau dia kata dia tu jamaah yang kita kena bersama dengan dia, dan dia tu menyeleweng, dia tu dianggap burah bagi yang melawan. Maknanya sini nak sebut pada kita, kalau kita tak bersama dengan jamaah tu, kita tu dianggap burah tu maksud dia pemberontak, kita tak bersama dengan dia. Okay. Yang kedua, jamaah dalam hadis ni dimaksud, kalau kita tak bersama dengan jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ni, kita jadi khawarij. Ini kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga, kalau kita tak bersama dengan jemaah tu, kita dianggap keluar daripada Islam. Yang keempat, kita mati jahiliyah. Yang kelima, kita berdosa. Dan yang keenam, tak dapat redha Allah. Jadi nak kata satu-satu jemaah tu exactly macam dalam hadis, dia perlu penelitian yang banyak. Maknanya satu organisasi berdaftar nak kata dialah jamaah yang dimaksudkan, tak boleh. Organisasi ya organisasi lah, sama ada atas nama parti ke, atas nama NGO ke, atas nama kumpulan-kumpulan tertentu ke, tak boleh nak menisbahkan dialah memiliki kebenaran, tak boleh. Sebab jamaah yang Nabi sebut tu ialah umum semata-mata. Muka surat 54 disebut, secara ringkasnya berikut beberapa ijtihad ulama silam berkenaan erti istilah jamaah dan sedikit ulasan ringkas berkenaannya. Ni kita baca sepintas lalu. Okay. Yang pertama dia sebut, ada sebahagian ulama menafsirkan jamaah situ maksudnya ialah majority. Muka surat 54 tu kita boleh tengok. Yang pertama tu majority. Nombor Roman yang pertama tu sawadul a'zam. Sawadul a'zam yang dipegang oleh orang Muslim. Maksudnya orang yang paling ramai, kumpulan yang paling ramai. Ada sebahagian ulama dia tafsirkan jamaah sini ialah mana-mana orang Islam yang paling ramai di atas fahaman tertentu ataupun pegangan tertentu. Okay. Kita tengok ulasan situ. Namun pendapat ini masih kurang jelas ertinya. Malah berisiko kerana seolah-olah Islam hanya menentukan kebenaran atas jumlah, sedangkan Islam ditentukan atas akidah dan prinsip. Kalau nak kata jemaah tu ialah kumpulan orang Islam yang ramai, dia akan berisiko. Sebab apa? Sebab kebenaran tidak diukur atas kumpulan yang ramai. Kita kena tengok sejarah. Bila mana kerajaan Abbasiyah tertubuh. Pada peringkat awal kerajaan Abbasiyah ni, lepas daripada habis khalifah yang Ar-Rashidin ni, khalifah Ar-Rashidin, 4 orang sahabat dan lain-lain tu, habis saja mereka, berubah pemerintahan khalifah orang Islam ni kepada Abbasiyah. Dan Abbasiyah ni dia ada era-era dia. Awal-awal dia okey, pertengahan dia problem, akhir tu dia okey balik. Yang waktu pertengahan tu kita kena tengok. Majoriti khalifah pada waktu tu berfahaman Mu'tazilah. Ramai orang berfahaman Mu'tazilah zaman tu. Adakah kita nak kata Mu'tazilah itulah jamaah yang benar pada waktu tu? Tak boleh Ataupun contoh kita nak beri faham hari ni, kita tengok negara-negara yang majoriti Syiah, contoh Iran.
96% Syiah, 4% Sunni. Adakah kita nak kata yang benar di negara tu ialah Syiah, yang salah ialah Sunni sebab majoriti ramai Syiah? Tak boleh. Kalau nak pakai kaedah tu tak boleh. Sebab majoriti bukan melambangkan kebenaran. Okay, jadi ijtihad yang pertama tu kurang tepat. Ulasan yang dia sebut tu jelas. Okay? Yang kedua, kita pergi pada yang kedua tu, bawah tu, muka surat 54 tu, kumpulan imam-imam mujtahid dan fuqaha. Ini tafsiran kedua, maksud jamaah. Ulasan pendapat ini sesuai dari satu aspek, iaitu dari sudut keperluan mengikuti ulama muktabar. Namun ia juga turut kabur kerana sukar ditentukan siapa yang layak menyandang gelaran mujtahid pada zaman ini. Ditambah pula suasana ilmu dan pengiktirafan berbeza pada zaman ini. Tidak seperti imam mujtahid pada zaman silam. Jamaah tu ditentukan atas kapasiti mazhab. Contoh pada zaman kegemilangan imam mazhab, mazhab mana yang paling ramai pengikut? Susah juga kalau kita nak guna kaedah tu. Sebab kalau kita tengok Imam Syafi'i bila mana dia berpindah daripada Iraq ke Mesir, majoriti orang Mesir bermazhab Maliki. Malikiyah, majoriti orang Mesir. Adakah kita nak kata orang yang tidak bermazhab dengan mazhab Maliki dia keluar pada jemaah pada waktu tu? Tak boleh. Sebab hari ni kita tengok negara Mesir tak ramai dah yang bermazhab Maliki. Mazhab Maliki pindah ke belah barat. Negara Algeria, Morocco, belah-belah sana pula ramai Maliki. Sudan, sebahagian daripada Sudan. Kalau kita nak guna atas kapasiti mazhab, dia agak susah. Kalau zaman kita ni lagi susah. Siapa yang kita boleh sandangkan dia sebagai imam mujtahid yang mutlak? Zaman kita tak boleh. Syiah dia ada kaedah wilayatul faqih. Yang paling atas sekali ialah Nawab. Nawab ni maksudnya pengganti kepada Imam Mahdi. Sekarang ni siapa? Ayatullah Khomeini kalau saya tak silap. Yang pegang, yang bermula dengan Khomeini sampai sekarang ni lah. Okay. Yang tu pilihan raya tak akan tukar, nama tu je. Nak sebut pada kita, kalau guna kaedah tu dia celaru juga. Okay. Seterusnya, muka surat yang ke-56, kita baca sikit-sikit je. Sahabat Nabi ialah jamaah. Maksud jamaah ialah sahabat Nabi. Ulasan sini, pendapat ini boleh diterima, namun pada zaman tiada sahabat, maka masih kabur. Siapakah yang menjadi jamaah? Kalau zaman Nabi, zaman para sahabat, okey, senang sebab sahabat duk hidup lagi. Zaman kita ni tak ada seorang pun yang hidup. Sahabat Nabi yang hidup. Dakwaan je kata sahabat Nabi yang hidup. Ada orang buat dakwaan. Ada satu pokok di Jordan, nama dia Safawiyah. Safawiyah ni satu kawasan di Jordan. Orang ramai duk ambil gambar situ sebab percaya ada satu pokok. Pokok tu Nabi pernah bersandar situ. Tuan-tuan tengok jejak Rasul pun buat rakaman situ. Okay. Pokok tu di kawasan Safawiyah. Safawiyah ni di Jordan, sempadan Jordan dan Iraq. Zaman saya belajar dulu, di tempat saya, universiti saya belajar tu dengan Safawiyah ni 90 km lebih kurang. Jauh jugalah. Okay. Orang yang melampau, dia beri nama pokok tu The Living Sahabi, bahasa Inggeris dia. Sahabat yang masih hidup. Mana boleh kita nak kata pokok tu sahabat Nabi? Sebab sahabat tu dia orang. Kita belajar kan, definisi sahabat ni apa? Man ra'an Nabi. Siapa yang tengok Nabi. Perkataan man tu kalau orang belajar bahasa Arab, dia untuk lil aqil, untuk benda yang berakal. Pokok tak berakal. Saya tak ada masalah kalau yang share tu ataupun yang sebut tu orang awam. Memang kalau kita tanya pokcik yang jaga pagar tu, dia akan sebut okey, pokok ni memang Nabi pernah bersandar. Dia cerita. Dulu pokok tu tak popular sangat. Dia padang pasir luar, tiba-tiba ada satu pokok. Rendang. Kalau time waktu musim luruh dia tak ada daun lah. Waktu musim panas dia daun dia lebat sehingga teduh kawasan tu. Dah ramai orang yang pergi. Ulama pun ada yang pergi. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti zaman dia hidup dia pernah pergi. Orang Malaysia kita belum popular, dia tak pergi sangat. Lepas pada masuk jejak Rasul tu dia pergi. Dan kerajaan Jordan pun dia tengok ramai orang pergi. Jalan tu asalnya berbatu, dia turap tar semua. Dulu tak ada tiket. Sekarang ni saya rasa ada tiket dah masuk, kena bayar. Nampak untung sebab Raja Jordan pernah pergi sekali, jadi dia rasmikan kawasan tu. Dia rasmi kawasan tu. Yang duk share, yang duk cerita ni ialah sebahagian pelajar-pelajar, anak-anak kita yang duk belajar di Jordan tu. Dia kata inilah sahabat Nabi yang masih hidup. Yang duk share tu yang belajar bahasa Arab, tuan-tuan.
bukan yang belajar engineer. Dia pun tak boleh nak faham definisi sahabat tu. Man ra'an Nabi, siapa yang jumpa Nabi, ikut agama yang Nabi bawa, lepas tu mati atas agama yang Nabi bawa. Itu maksud sahabat. Itu maksud sahabat. Kalau pokok tu, kalau betul lah Nabi pernah bersandar, dia tak akan boleh jadi sahabat Nabi. Akhirnya datanglah satu orang pengkaji daripada barat, kalau saya tak silap Jerman ataupun Perancis. Dia buat kajian pokok tu. Dia buat ukur lilik pokok tu, ternyata pokok tu baru berusia sekitar 600 ke 400 tahun. Pecah tembelang habis. Okay. Lepas pada tu, mensyarah di universiti saya ni, dia cerita kajian tu. Sebab dia tengok ramai orang Malaysia pergi. Asal cuti dia pergi. Saya ingat dulu, ketika mana Dr. Mazli Malik, bekas Menteri Pendidikan, sebelum dia jadi Menteri Pendidikan, dia pernah datang ziarah Jordan ni, alumni jemputan atas program. Okay. Dia pun tanya, apa program hujung minggu pelajar sekarang? Dia kata pelajar hujung minggu akan sewa coaster. Coaster ni bah yang pendek tu, bukan bah yang panjang, bah yang pendek. Pergi berjalan tempat bersejarah. Antara yang disebut Jarash. Okeylah, Jarash ni tempat tinggalan Rom, Ummu Qais tempat tinggalan Rom, Bukit Golan kawasan antara sepadan Syria dan negeri Israel. Ni tempat-tempat sejarah. Makam para sahabat. Lepas tu ada seorang beritahu, kita orang pergi juga tengok sahabat Nabi seorang. Pokok tu. Dr. Mazli dia diam sekejap. Sahabat Nabi mana pula hidup Dia kata ada satu pokok Safawi. Cerita Safawi ni baru 2-3 tahun ni baru duk famous Sebelum ni nama Safawi tu orang tak kenal apa. Dia orang tahu Safawi tu border antara Iraq dan juga Jordan. Tu saja. Okay. Jadi adalah orang sebahagian pelajar yang dia buat package pergi ziarah. Bawa bekal makanan pergi ziarah itu. Kalau pelajar tahun 1 pergi ziarah itu. Dia orang kata apa, bila mana pelajar ni terlalu ramai, sebab zaman saya belajar tu pelajar Malaysia di Jordan ni agak ramai lah. Okay. Rumah persatuan pun ramai apa semua. Dia menyebabkan kita banyak fokus pada program persatuan dan kita tinggalkan pada program-program yang sepatutnya kita join, iaitu halakah ilmu yang luar-luar. Walaupun Jordan ni dia taklah banyak halakah ilmu macam Arab Saudi, tapi adalah tempat orang mengajar ilmu tu yang kita boleh join. Maknanya sampai 7 coaster, 5 coaster tiap-tiap hujung minggu nak pergi ziarah tempat tu. Lepas tu time musim salji, pergi ke Ajlun. Ajlun ni tempat salji turun. Tempah pula 7 coaster, 5 coaster, pergi main salji. Ketika mana Dr. Mazli kata dulu, dia kata zaman kami dulu, kami tempah coaster untuk pergi dengar kuliah Dr. Salah Al-Khalidi di Amman. Hari ni dia bertukar, dia tempah juga coaster tapi dia pergi tempat lain. Suasana. Jadi akhirnya mencorakkan pemikiran macam tu. Balik Malaysia, dia cerita apa dalam kuliah dia? Dia cerita Jordan ni salji 4 musim. Dia tak cerita ulama yang ada sana. Dia tak cerita turas Islami yang wujud sana. Dia tak cerita. Sebab kecenderungan tu macam tu. Tak salah, adalah yang bagus tu, yang bagus lah. Cuma nak beritahunya, sebagai seorang pelajar sepatutnya kita boleh mengkaji benda tu. Nak kata sahabat Nabi mudah-mudah tu bukan benda senang. Okay. Jadi balik pada perbahasan kita ni, sahabat Nabi zaman kita tak ada, tak boleh nak pakai juga kaedah ni. Seterusnya yang keempat, kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu dalam satu perkara. Ulasan dia kita tengok, pendapat ini telah diterima dalam fiqh sebagai ijma', namun ia tidak merawat keseluruhan kekeliruan pada makna jamaah yang terdapat dalam hadis dan keperluan konteks semasa. Umat Islam pada zaman ini bersatu mengikut kelompok mereka dan ada kalanya mengikut negara. Maknanya kesatuan umat Islam secara umum tak boleh guna kaedah ni. Jamaah siapa? Ulama-ulama yang duduk dalam Persatuan Ulama Dunia. Kita tahu Persatuan Ulama Dunia ni ada banyak. Dia bukan satu je. Persatuan Ulama Dunia dianggotai oleh sebahagian ulama ni. Lepas tu ada orang lain pula buat Persatuan Ulama Dunia. Kumpulan mereka saja. Susah untuk kita attachkan benda ni dengan hadis Nabi. Yang kedua, yang kelima dia sebut situ muka surat 56 tu. V tu, kesatuan umat Islam apabila mereka bersatu di bawah pimpinan seorang ketua. Okay. Saya mudah cerita, yang ni lah yang paling tepat dan dekat dengan zaman kita. Apa yang maksud dengan jamaah? Jamaah tu ialah kita duduk di bawah kumpulan yang ada satu orang ketua, ketua tu Muslim.
iaitu pemerintahan beraja ataupun pemerintahan bersistem. Kalau negara tu negara ada raja, negeri tu negeri ada raja, dan raja tu muslim, kita duduk bawah negeri tu, kita taat, maka kita dimasukkan dalam kumpulan jamaah. Okay. Jadi untuk uruf Malaysia ni, saya tak nak baca panjang, uruf Malaysia ni, dan benda ni pun dipersetujui oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau tengok muka surat 57 tu, macam mana kita nak rasa kita ni ikut jamaah? Kita ikut jamaah bila mana kita taat pada perintah raja. Kalau macam Perlis ni diperintah oleh raja, pemerintahan tertinggi itu raja, dan raja yang telah buat susunan agama dia. Jadi kita patuh kepada arahan tu, kita dikira sebagai orang yang duduk dalam jamaah, dan kita payah diganggu gugat oleh syaitan berdasarkan hadis tadi. Sebab kita kena tahu, kita ni Malaysia, pemerintahan tertinggi yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri itu wakil pada yang di-Pertuan Agong, mewakili parti-parti yang bertanding. Okay. Tapi arahan tu mesti dipersetujui oleh yang di-Pertuan Agong dulu, yang atas. Okay. Jadi selama mana kita duduk dengan yang tu, maka kita dikira duduk dalam jamaah. Itu yang paling mudah. Ini dia ikut uruf negara tu. Bagi orang negara lain, dia ikut negara dia. Okay. Macam kita di Perlis, kita ikut apa yang raja dah tetapkan dalam bab pengamalan agama. Okay, kita duduk dalam jamaah. Yang tak ikut, macam mana kita kata keluar pada jamaah hakikatnya? Adakah keluar pada jamaah sehingga jadi pergi ke neraka? Okay. Dalam hadis sebut lagu tu, tapi kita tak hukum mereka tu masuk neraka direct. Sebab ada orang dia tak ikut jamaah dengan sebab dia jahil. Sebab tu benda ni kita kena clear, tuan-tuan. Orang 2-3 hari ni duk sibuk pasal Syiah. Sebab banyak isu. Okay. Syiah ni bagi saya lah, pendirian saya sendiri tentang Syiah. Sekarang ni orang banyak nak keluar pendirian tentang Syiah. Orang ni nak keluar pendirian. Okay. Kita keluar juga pendirian pada malam ni. Okay. Pendirian saya tentang Syiah untuk intipati Syiah tu sendiri. Hakikatnya kalau orang yang belajar, dia akan tengok apa yang diamalkan dalam Syiah itu ialah wajah lain daripada Islam yang disandarkan pada Islam. Dia kata dia Islam, tapi dia wajah lain daripada Islam sebenarnya. Okay. Dan tidak semua yang menganut Syiah tu kita pukalkan dia keluar pada Islam. Tidak semua. Maknanya kalau orang tanya saya, mokcik-mokcik yang jual kuih tepi jalan di negara Iran, adakah kita kata dia ahli neraka? Tak, kita kata dia ahli bid'ah sahaja. Sebab daripada kecil dia lahir daripada perut mak dia tak kenal Abu Bakar, dia kenal Ali je. Kalaulah ada orang boleh beritahu sebenarnya Ali ni begini, kalau dia boleh ikut, maka dia balik kepada sunnah. Yang kita kata yang melampau ni ialah para ulama mereka, ayatullah mereka yang tahu kebenaran tapi sembunyikan kebenaran, yang berpakat atas benda tu. Kalau orang-orang Syiah yang umum, maknanya dia lahir-lahir dia Syiah, tak tahu apa. Kita kena tahu setiap agama, setiap faham atas dunia ni, dia ada orang yang dia nisbah diri pada kumpulan tu, tapi dia tidaklah ambil semua. Tuan-tuan tengok kita orang Islam di Malaysia, atas kad penalan semua tulis Islam, tapi ada orang yang kad penalan je Islam, tapi dia semayang pun tak tahu. Ada orang di Iran tu Syiah, dia Syiah, tapi dia tak join pun pukul badang 10 Muharram. Dia pun tak puas hati dengan muta'ah, dia Syiah. Sebab kita kena tahu, di Iran hari ni ada satu kumpulan nama dia Syiah Liberal, tak puas hati. Majoriti perempuan. Sebab apa tak puas hati? Suami dia muta'ah banyak sangat. Jadi dia buat satu kumpulan Syiah Liberal, perempuan semua. Dia lawan muta'ah. Tapi dia tu Syiah, orang tanya dia apa? Dia Syiah tapi dia moderate punya Syiah. Dia mengaku dia macam tu. Jadi kita kena tahu. Kita tengok agama lain pun macam tu. Kita tengok orang Buddha, orang agama Buddha, orang agama Hindu. Tanya dia, pergi kuih tak hari? Ada yang tak pergi. Kita tengok kawan-kawan kita yang Cina yang umur 20-an, 30-an. Dia orang pun tak berapa nak ikut ajaran nenek moyang mereka. Tapi kalau tanya, mu Cina tak? Cina. Agama apa? Buddha ke, Taoism ke, Kristian ke mungkin. Tapi adakah dia orang ikut 100%? Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Okay. Jadi dalam isu Syiah ni, intipati dia memang keluar pada Islam. Tapi orang yang menisbahkan diri daripada Syiah, kena tengok dulu takat mana yang dia nisbah. Adakah dia hanya nisbah diri dengan sebab dia tak pernah dengar tentang ahli sunnah ni? Yang dia dengar ahli sunnah ni perangai teruk, tu je. Tak pernah dengar, tak ada sampai maklumat. Jadi kena tengok keadaan seperti itu.
Jadi ini benda yang kita kena clear dulu. Kita tidak pukalkan semua orang yang lain pada kita ni, maka dia tidak termasuk daripada orang yang keluar pada rahmat Tuhan apa semua, tak. Sebab tu kalau orang tanya kita, kalau orang tanya saya, orang-orang di Korea Utara yang duduk di negara komunis tak pernah dengar Islam, kalau dia mati neraka ke syurga? Kita kata urusan tu Allah Ta'ala yang akan uruskan. Boleh jadi dia orang tak pernah dengar tentang Islam apa pun, bukan kata Islam, agama apa pun tak pernah dengar. Sebab sistem kerajaan dia, satu kitab suci mana-mana agama pun tak boleh masuk ke negara tu. Tak boleh buka, tak boleh baca pun. Jadi dia orang membesar dengan fahaman komunis semata-mata. Tak tahu apa. Islam satu huruf pun tak pernah dengar. Jadi kita kata dia tu Allah Ta'ala yang uruskan. Sebahagian ulama' dia panggil golongan ni ahlu fatrah. Sebab tu kalau tengok ada sebahagian golongan Syiah, dan kita kena tahu di Malaysia ni pun, di Malaysia ni yang saya sempat dapat maklumat daripada kawan yang bekerja di JAKIM semua. Kebanyakan pelajar-pelajar yang datang daripada Iran, yang memang totally dia orang dibesarkan dengan fahaman Syiah. Dia orang datang Malaysia, dia orang tengok multiracial punya bangsa, negara yang banyak bangsa, dan dia orang tengok pengamalan agama di negara ni bebas. Sebahagian besar pemuda-pemuda yang belajar ambil degree master di Malaysia, dia orang convert jadi Kristian. Ada. Dia orang Syiah convert Kristian. Ada juga yang convert jadi sunnah pun ada. Cuma nak beritahu, dia orang datanglah keadaan dia orang tak peduli dah ajaran tu. Ada yang totok tu memang ada, tak dapat dinafikan. Cuma nak sebut pada kita tak hukum orang, kita hukum dengan kadar saja. Sebab tu kaedah yang digunakan oleh ulama ahlu sunnah ialah nahkum bizawahir. Kita hukum dengan zahir. Kalau dia kata dia caci sahabat, okey, kita kata perbuatan dia tu berdosa dan boleh menyebabkan dia ke neraka. Takat tu je. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala lah yang tahu apa yang ada di dalam hati dia. Takat mana? Maklumat yang dia ada. Cuma kita hukum takat tu sahaja. Okay. Jadi maksud jamaah sini ialah pemimpin Islam yang berdiri di sebuah kawasan ataupun sebuah negara. Macam kita di Perlis, pemimpin tertinggi raja. Apa yang raja nak, kita ikut pengamalan agama. Walaupun sebahagian orang dia keluarkan isu, dia kata pengamalan di negeri ni tak sama macam negeri lain. Kita kena tahu kaedah fiqh dah sebut, bila mana pemerintah dia pilih nak pegang pendapat tu, pemilihan dia terhadap pendapat tu telah mengangkat semua khilaf bagi masyarakat di bawah negeri tu. Contoh, walaupun benda ni orang dah selalu sebut, tapi saya nak sebut. Raja nak subuh tak ada kunut, dan raja memang tahu ada kunut, sebahagian pendapat ada kunut, tapi dia nak tak ada kunut. Kita yang tak kunut, kita dapat pahala kerana taat pada perintah dia. Pertama, kita solat tu dapat pahala dah. Yang kedua, kita taat pada garis panduan dia. Okay. Sebab ada sebahagian orang yang dia gelisah, dia nak cari benda lain. Dia suka pada benda lain. Memang dia agak berlainan sikit lah. Apa yang ada di Perlis ni agak. Saya minggu lepas saya balik Kemaman, balik Kuantan. Kemaman, Kuantan. Ada 2-3 kuliah di Kuantan lah. Saya tak kuliah di Kemaman, kuliah di Kuantan. Kuliah di Kemaman pun di pusat pengajian. Selesai kuliah apa semua, lepas ni kita cerita. Okay.
sambung cerita. Saya balik ke Maman dan Kuantan lah. Kuliah saya banyak di Kuantan. Bila mana balik di Kuantan tu, saya tak tahu. Dia orang buat poster, elok lah. Poster semua elok. Okay. Dan saya pun penuhilah undangan. Dia bagi surau yang sama. Kuliah maghrib, lepas tu subuh tu, esoknya tu di surau yang sama juga. Okay. Saya balik Perlis kemarin. Bukan kemarin, saya balik hari Isnin kemarin. Orang Kuantan hantar mesej, dia kata, Ustaz, kami rahsiakan daripada Ustaz, poster Ustaz kena pangkah 2 hari awal sebelum kuliah. Jadi kita orang tak nak beritahu sebab takut Ustaz kuliah tembok geng tu je. Kita nak suruh Ustaz fokus pada tajuk lah. Okay. Okay. Jadi saya dah tahu siapa yang pangkah tu. Okay. Tak ada masalah pun. Okay. Bila mana saya kuliah tu, ada selesai kuliah tu ada orang tanya. Okay. Dia tanya saya, di Perlis ni memang pengamalan dia macam tu. Dia pernah datang Perlis, dia ada kata apa, ada anak beranak di sini. Okey. Dia pernah solat sini. Okey. Lepas tu dia tanya, memang kalau sebab dia tahu saya jadi imam kat di Perlis ni. Dia kata kalau ustaz ada imam, ustaz tak baca kunut. Saya kata saya tak baca kunut. Sebab garis panduan memang arahan tak baca kunut. Okey. Lepas tu dia tanya, memang orang sana dia tak wirid. Bukan dia tak wirid, dia wirid tak kuat. Bahasa kena betul. Bahasa kena jelas. Okey. Cuma dia kata, dia suara kata dia rasa macam pelik, dia kata. Sebenarnya tak pelik pun. Benda tu tak pelik, tapi kita yang memelikkan diri kita sendiri berhadapan benda tu. Sebab tu saya tanya, dia tu haji dah lah, dah tua dah. Saya tanya, haji kalau pergi Mekah, benda yang sama di Perlis, itulah yang ada di Mekah. Dia orang tak wirid kuat pun. Tapi kenapa haji tak pelik, tak hantar surat ke imam Mekah tu? Wirid dah sikit, hormat sikit, Nusantara 2/3 kot mai buat umrah ni. Okay. Kita rasa, sebab tu saya duk fikir apa yang menyebab jadi macam tu. Kita rasa kita majoriti kita buat benda tu. Padahal kita tidak majoriti di dunia, kita majoriti dalam negara ni saja. Sebahagian besar dunia ni tidak berwirid. Hatta di Mesir, kawasan-kawasan sufi pun dia orang solat, dia orang tak wirid. Mana masjid tu masjid tokoh sufi, kuat zikir. Adalah yang kuat juga zikir, cuma kebiasaan mereka dengan cara tu. Dalam masa yang sama mereka menisbahkan mereka tu Syafi'i. Mereka tak nisbah mereka tu luar pada tu. Okay. Cuma saya kata keperluan di negeri Perlis ni dia ikut perintah raja. Raja nak macam tu. Untuk negeri Pahang dia boleh buat. Okey, silalah. Itu raja yang bertanggungjawab bersama dengan penasihat agama dia. Okey. Cuma nak beritahu, kita masuk ke negeri tu kita patuh. Dia orang suruh saya jadi imam subuh, saya baca kunut. Lepas pada tu, lepas makan tu, ada seorang pakcik tu, kita duk ingat hari ni kita semayang gaya Perlis. Saya kata tak, semayang gaya Nabi semua. Tak ada gaya Perlis, gaya apa, gaya tu. Cuma ada orang dia suka buat isu benda-benda gitu. Saya kata kalau saya jadi imam di Terengganu, saya akan baca kunut. Wirid saya kuatkan, cuma saya tak wirid lah yang macam orang kampung wirid. Wirid ikut sunnah tapi kuat sikit. Kita biasa dengar astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Biasa dengar yang tu. Kita bagi ringkas sikitlah astaghfirullah. Memang masa saya wirid tu cerah mata, subuh lah waktu tu. Lain ni. Ringkas sangat cerah mata. Kalau wirid biasa ngantuk tidur tu. Baik kita wirid bagi lain sikit baru cergah sikit nampak. Nak lawan pun boleh lawan lepas pada tu. Okey. Cuma nak beritahu pada kita, surau tu saya dah mengajar agak lama sebelum saya pindah ke Perlis ni. Agak lama saya mengajar. Bahkan saya pernah buat perubahan secara tiba-tiba di surau tu. Dia pernah berlaku satu kematian. Saya tengah kuliah tu, anak qaryah surau tu meninggal. Tengah kuliah tu, pengurusan surau beritahu, ustaz lepas pada kuliah ni jenazah akan bawa ke sini, ustaz jadi imam solat jenazah. Saya dah fikir dah, kau suruh jadi imam, banyak benda yang orang biasa buat aku takkan buat. Bila mana selesai di imam tu, kebetulan jenazah tu yang biasa ikut kuliah saja. Muda lagi orang dia, anak dia yang datang beritahu ustaz ada imam. Saya tawarkan pada anak dia, jadilah imam. Dia kata ustaz jadi imam. Okay. Saya jadi imam selesai. Lepas daripada tu selesai bagi salam, kan biasa dia kalau orang belah Pantai Timur ni, sebelum solat tu dia, selepas solat tu dia akan tanya, apa kamu kata pada ini mayat? Itu versi Melayu. Kalau yang bersih Arab, ma qaulukum ala hadzal mayyit. Semua pandai cakap Arab lah ke serentak, tayyib semua jawab. Tiba-tiba jawab. Saya tak buat lah yang tu. Okey. Lepas selesai,
Saya pun suruh bawa dalam van jenazah, lepas tu uruskan tanah. Saya tak dapat hadir ke pengkebumian lah, sebab saya nak elak benda lain pula pada tu. Kalau hadir jadi banyak cerita pula situ. Okey. Lepas pada tu dua hari lepas tu saya duk tunggulah, takut AJK surau tu tanya, Ustaz jadi imam mana tu, kecoh habis kampung kami. Tak ada. 2 minggu saya tunggu, tak ada apa-apa. Saya sendiri tanya, masa saya jadi imam solat jenazah tu, tak ada orang bunyi ke? Tak ada dah tu Ustaz, semua orang okey. Semua orang percaya Ustaz, apa yang Ustaz buat tu okey, itu okey. Itu mudah benar nak bodoh orang sini. Okay. Kita lah nanti. Cuma lepas pada tu saya kuliah, saya beritahu pengurusan jenazah ikut sunnah. Dan lepas pada tu dia orang stop, dia orang tukar ikut cara yang saya buat tu. Kita boleh ubah yang tu ialah satu. Yang buat tahlil tu memang dia orang minat sangat buat. Tak boleh nak ubah dah. Okay. Cuma yang solat jenazah tu dia orang boleh. Okay. Masjid tu, surau tu dia ada satu orang ustaz yang dah agak tua dan dia agak famous di Pahang. Dia tu penyampai radio Pahang. Tapi dia selalu hadir kuliah saya. Saya tak tahu dia cenderung pada sunnah ke tak. Tapi dia selalu hadir. Dia orang dah berumur. Okay. Bila mana poster saya dipangkah, pihak yang pangkah tu dia call AJK surau tu, dia beritahu jangan bagi ustaz tu kuliah di surau ni, pejabat mufti Pahang yang tak bagi. Dia kata. Jadi ustaz tu yang jadi penasihat tu, dia call pejabat mufti Pahang. Betul ke nama saya lah dilarang berkuliah di Pahang? Dia kata tak ada apa-apa surat pun daripada jabatan dikeluarkan, dan kita tak kenal pun ustaz tu siapa sebenarnya. Mudah cerita. Tapi dia orang guna nama jabat mufti tu, kira kemas jugalah. Mana boleh guna nama pejabat mufti. Saya kata manusia ni dihalang pada ilmu dengan cara sampai tahap tu. Dihalang daripada ilmu. Saya nak sebutnya, bila mana kita cerita benda betul, orang boleh terima. Maknanya bila mana poster saya dipangkah, jemaah buat tak layak. Maknanya jemaah tak ada apa kena bangkah. Tak ada. Saya dah beritahu pada AJK tu, jangan letak mubalik jawatan mufti, apa-apa berkaitan jawatan di Perlis jangan duk letak. Dia orang letak berjujuk tu. Imam masjid Cik Ok pun dia letak. Ni. Dia kata dia orang tak kenal Cik Ok mana pun. Okay. Tapi letak juga. Okay. Tapi saya nak beritahu jemaah yang dah dengar hampir 2 tahun dia dengar, dia boleh terima. Yang duk label ni dia tak dengar pun, hakikat dia tak dengar. Sebab tu saya ingat ada satu orang ustaz yang sebar sunnah di kawasan Terengganu. Dia pun dah meninggal. Dia baik dengan Sahibul Samahah Mufti Ustaz Razali Tahir. Okay. Dia pernah argue dengan geng-geng pondok, sebahagian geng-geng tradisional. Okay. Geng-geng tradisional ni dia orang alim, dia orang pandai bahasa Arab. Okay. Jadi Ustaz Razali Tahir ni dia bagi satu buku. Buku tu tulisan Ibnu Taimiyah, tapi dia buang kulit depan. Bagi kat tok guru pondok. Jadi kita baca buku ni, minggu depan kita muzakarah buku ni. Dia bagi, kawan tu pun baca. Minggu depan set balik tanya. Apa pendapat buku tu? Dia kata buku tu bagus. Semua dalil Quran, dalil hadis. Maka Ustaz Zaitah itu kata, buku tu lah yang kamu duk kata penulis dia tu sesat tu. Ibnu Taimiyah tu, buku Ibnu Taimiyah tu. Sebelum pada tu kawan tu buat kuliah khas penyelewengan fatwa Ibnu Taimiyah dalam kitab dia. Itulah buku Ibnu Taimiyah yang kamu duk kutuk tu. Mana dia tak baca. Tapi dia adalah kelebihan pandai bahasa Arab sikit. Dia boleh baca. Maknanya boleh juga kita nak approach benda tu. Okay. Jadi nak sebut pada kita, selama mana pemerintah dia pilih pandangan, pemilihan dia terhadap pandangan tu akan kekal sebagai pegangan tempat tu. Dia valid untuk tempat tu. Bila mana keluar ke tempat lain, tak perlulah kita berpegang pada pandangan tempat tu. Kita kena hormat pandangan tempat orang lain pula. Selama mana pandangan tu masih ikut sunnah lah lagi. Kalau pandangan tu dah keluar betul daripada sunnah, maka kita tak ikut lah, tapi kita tak buat balah lah dengan orang tu. Okay. Jadi kesimpulan dia, perbahasan kita pada malam ni, jamaah yang disebutkan dalam hadis Nabi tu ialah pemimpin Islam di sebuah kawasan, di sebuah negara. Selagi mana pemimpin tu ikut Quran dan sunnah dan benda tu tak keluar daripada perbahasan yang melampau ataupun yang menyeleweng, maka itulah jamaah yang kita kena ikut. Bukanlah jamaah tu yang dimaksudkan dengan organisasi tertentu ataupun kumpulan tertentu. Okay. Jadi kita akan bahas lagi bab ni. Kita akan bahas minggu depan muka surat 61 tu. Kita akan sambung balik muka surat 58, asas sebelum tarjih. Saya akan sebut saya ringkas. Lepas pada tu kita akan masuk bab yang seterusnya lah. Bab seterusnya tu ialah berpegang kepada sunnah. Okay.
Jadi sebelum tutup ni ada satu soalan. Sah ataupun tidak orang yang salat berjamaah tapi tidak ikut imam? Okay. Tak ikut imam macam mana? Saya rasa kalau soalan ni, kalau untuk urus perlis ni orang yang tak suka, tak setuju dengan pengamalan negeri ni. Okay. Ada orang dia berdegil nak kunut tak? Sah tak perbuatan dia? Okay. Mengikut pendapat yang paling kuat dan paling rajih lah, bila mana imam dia tidak kunut lalu kita berdegil nak kunut, dia menyebabkan solat kita tidak sah sebenarnya. Itu yang terkuat. Adalah pendapat kata sah selagi mana kita baca kunut tu tak lebih pada 3 rukun, adalah. Okay. Tapi saya nak beritahu, perasaan nak baca tu dia datang daripada perasaan yang nak memberontak, bukan perasaan nak mempertahankan pendapat. Perasaan nak tunjuk aku ni nak tahan benda tu. Perbuatan tu menyebabkan solat kita tu rosak, pahala kita kurang kerana benda tu. Kalau saya kata pendapat tu tak sah, sebab jelasnya Nabi sebut ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk kita ikut dia. Selama mana imam tu tak buat benda salah, tak tambah rukun, dia hanya tak baca kunut subuh je, lalu kita nak mufarakah, kita melampau dalam bab tu. Sebab tu kita kena tahu, syaitan ni dia rosakkan kita dua jalan. Satu, dia cuaikan kita jadi orang tak salat. Yang kedua, kita salat nak pegang satu pendapat pun bisikan syaitan. Nak salat juga tapi nak cara ni. Saya jumpa ada satu orang muhajir, orang luar, mai duduk ke Perlis, cakap dengan saya, dia kata saya susah nak cari masjid yang kunut subuh, satu pasar punya orang. Okay. Semayang lagi tak ada masalah, di Mekah tak pening pula cari masjid nak kunut subuh. Okay. Jadi ini benda sempit, benda yang menyempitkan. Okay. Jadi imam dia buat selagi mana masih lagi dalam ruang lingkup solat yang baik, kita ikut. Melainkan imam salat subuh 3, kita ikut juga, betul tak betul? Kita mufarakah. Itu jangan ikut yang tu. Kita ikut pada hak yang masih lagi betul, ruang lingkup yang masih lagi betul. Okay. Jadi bagi saya, ni ada lagi orang tanya soalan online, orang yang dengar online, orang Terengganu ni. Saya pernah angkat tangan imam kunut. Pernah tak angkat tangan ketika imam kunut, adakah batal solat saya? Okey. Ni cerita imam kunut, dia pula pegang tak nak baca kunut. Dia pergi negeri baca kunut, dia biasa tak baca kunut. Lepas tu imam baca kunut, dia buat diam. Dia nak tunjuk dia gang tak baca kunut. Okey. Ini perbuatan yang melampau lah bagi saya. Kita angkatlah tangan. Okey. Kalau saya nak sebut pandangan saya lah, dia menyebabkan tidak sah juga sebenarnya, sebab angkat tapi kita pilih yang pertengahan lah sikit, sebab dia ada kaedah baca kunut tak angkat tangan pun ada yang disebutkan oleh para ulama, ada kaedah dia. Okey. Cuma bagi orang-orang yang biasa tak baca kunut, dia keluar dia baca kunut. Keluar negeri orang. Kalau orang negeri lain mari sini dia baca kunut. Saya ingat dulu zaman saya sekolah menengah, Perlis dan sentimen Wahabi ni daripada dulu lagi. Zaman saya sekolah menengah, lawatan Gilang Kawi, berhenti Masjid Kuala Perlis sembahyang subuh. Cikgu dalam bas pesan dah. Solat subuh kita, jemaah kita jangan ikut imam situ. Imam situ tak baca kunut subuh. Saya ingat ustaz tu pun mati dah. Semoga Allah Ta'ala ampun dosa dia di atas ketaksuban dia tu. Dia kata jangan ikut. Saya yang jadi imam, jangan ikut Saya tak ingatlah masjid apa, kita pun sekolah menengah waktu tu. Okey. Dia ada orang dia pening benda-benda seperti itu. Dia datang. Ada orang dia sibuk baca kunut tak baca kunut lah, keadaan anak lah rumah dia salat subuh pun tak. Ini benda yang kita kena sedar kadang-kadang. Dia duduk sibuk apa negeri tak baca kunut. Tanya dia, pak cik mari masjid seorangnya, anak bangun tak solat? Tak. Itu lagi teruk, itu haram. Seluruh mazhab kata haram tak sembahyang subuh. Kunut ni masih perbahasan yang khilaf lagi. Dia sibuk kunut tak kunut ni benda syaitan. Sebab tu saya kata syaitan ni dia divert kita nak bagi nampak benda yang kecil tu jadi besar. Benda yang besar dia bagi kita relax je. Sebab tu macam kita sebut tadi lah, syaitan dia akan suruh kita dia melampau ataupun cuai, dua tu. Jadi kita kena berhati-hati dalam bab tu. Bersamalah kita dalam jamaah selama mana dia masih ikut muwafiq li sunnah. Kalau jemaah tu dah keluar, contoh negara tu negara
yang problem. Contoh Iran, dia suruh kita caci sahabat, pemerintah keluar arahan. Kita, kalau anda kata kita warga negara Iran lah, tapi kita Sunni, kita kena ikut tak pemerintah? Tak ikut lah. Sebab kita tahu caci sahabat ni problem pada akidah, walaupun itu arahan pada pemerintah. Dan kita tahu konsep dia taat pemerintah, tapi taat pada benda-benda yang perlu. Benda-benda yang keluar daripada syariat kita tak taat. Okay. Tapi apa yang berlaku di setengah-setengah negeri dan di Malaysia kita, saya nak sebut urus Malaysia, arahan raja-raja ni masih lagi dalam sunnah lagi. Adalah setengah-setengah negeri yang dia macam cepat sikit keluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik, tapi banyak juga kenyataan yang kita kena hormat daripada negeri itu. Cuma nak beritahunya, setiap negeri dia ada raja dia, dan raja dia ada penasihat agama dia, dan penasihat agama dia tu insya-Allah daripada kalangan orang yang ada ilmu. Dan kita harapkan benda tu. Sebab tu kalau tengok, benda yang penting kita doa pada raja ni ialah kita doa bitanah. Bitanah ni maksudnya orang kanan raja tu orang yang baik, supaya dia dapat nasihat yang betul. Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri dia kata, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan jadikan doa tu untuk pemerintah. Sebab bila mana pemerintah okey, kebaikan tu akan tersebar pada seluruh rakyatnya. Sebab tu penting nak faham hadis jamaah ni, kena clear. Minggu depan kita akan bahas sikit lagi tarjihan yang dipilih oleh pensyarah kitab kita, iaitu Dr. Zaharuddin. Kita berhenti situ laku untuk malam ni, setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.